Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam subjek sains tahun 1, unit 6, tajuk tumbuhan. Kamu boleh tengok buku aktiviti lepas ni, muka surat 35 hingga 40. Boleh buat lepas tengok video ni. Okey, kita akan belajar tentang bahagian-bahagian tumbuhan, apa ciri bahagian yang berbeza, apa pentingnya bahagian tumbuhan tu dan apa tumbuhan yang berbeza tapi serupa. Yang pertama, kenali bahagian tumbuhan. Ini ialah pokok keembung. Bahagian tumbuhan yang kita akan belajar ialah pertama, bunga pokok keembung. Kedua, daun. Ketiga, batang. Dan yang keempat, akar. Kita akan kenali ciri bahagian yang berbeza. Pertama, bunga. Ini ialah pokok teratai. Ini ialah pokok paku pakis. Apa yang berbeza antara kedua-dua pokok ini ialah pokok teratai berbunga, manakala pokok paku pakis tidak berbunga. Kedua, daun. Ini pokok bunga ros, manakala ini ialah pokok pandan. Apa perbezaan antara keduanya ialah pokok bunga ros mempunyai urat daun jejala. Kalau kamu perhatikan, uratnya menghala keluar. Manakala pokok pandan mempunyai urat daun selari. Garisan selari kita dapat lihat pada pokok pandan. Ini adalah contoh yang lebih jelas untuk urat daun jejala. Kita dapat lihat urat daunnya ke tepi. Contoh pada pokok bunga kemunting Cina. Kamu dapat lihat pada urat pokok bunga kemunting Cina ini. Pokok bendi. Pokok bendi juga mempunyai urat daun jejala. Pokok bunga matahari. Pokok bunga matahari juga mempunyai urat daun jejala. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pula contoh lain untuk urat daun selari. Pertama, pokok tebu. Pokok tebu mempunyai urat daun selari. Pokok bawang. Pokok bawang atau daun bawang kita biasa guna dalam masakan seperti sup. Ia mempunyai urat daun selari. Pokok kucai. Pokok kucai ataupun daun kucai ini juga kita masukkan dalam masakan seperti mi dan kuih tiaw. Ia mempunyai urat daun selari. Ciri bahagian yang berbeza seterusnya ialah yang ketiga, batang. Pertama, pokok durian. Yang kedua, pokok betik. Pokok durian mempunyai batang berkayu, manakala pokok betik mempunyai batang tidak berkayu. Yang keempat ialah akar. Ini ialah akar pokok bunga ros, manakala ini ialah akar pokok pandan. Kamu lihat perbezaan akar pokok ini. Akar pokok bunga ros mempunyai akar tunjang. Ada terdapat satu akar utama di sini, yang paling besar. Manakala
akar pokok pandan ialah mempunyai akar serabut. Dia tidak ada akar prima. Semuanya berterabur. Tidak ada satu yang panjang begini, yang utama. Okey, ini boleh nampak ya perbezaan tadi. Ini untuk akar tunjang, manakala ini akar serabut. Dia tiada akar prima macam ni. Semuanya ke tepi-tepi. Jadi, untuk kelas cikgu dalam WhatsApp, cuba kamu jawab kuis. Kamu cabut akar rumput di luar rumah kamu, kalau ada rumput lah. Kalau tiada, kamu tengok saja gambar yang cikgu bagi. Akar rumput ni, akar tunjang atau akar serabut? Okey, jawab di WhatsApp grup kelas. Siapa yang pertama jawab? Akar rumput ni akar tunjang ke atau akar serabut? Seterusnya, apa kepentingan bahagian tumbuhan yang kita belajar tadi? Okey, pertama bunga. Ini bunga buah manggis. Okey. Daripada perkembangan buah manggis mula-mula jadi bunga, lepas tu jadi buah, sampailah kita dapat makan buah manggis. Siapa di sini suka makan buah manggis? Cikgu pun suka tengok. Kalau tengok ni beliur sudah kan? Daripada pokok buah manggis ni kita makan, kemudian dia akan jadi dalam dia tu ada biji. Biji benih ni lah bahagian yang penting dari bunga jadi biji benih. Bahagian penting dalam pembiakan tumbuhan. Maksudnya tumbuhan tu membiak melalui biji benih. Kita boleh tanam balik dia ni. Okey, yang kedua daun. Daun pokok ni sebenarnya tumbuhan ni dia makan juga. Kamu tidak nampak mulut dia. Ini bukan tumbuhan betul-betul ya. Daun ni mulut ni kartun saja. Tumbuhan sebenar, daun ni dia tiada mulut begini. Tapi dia buat juga makanan. Dia menghasilkan makanan sendiri. Dia guna bahagian daun. Jadi dari sinilah. Jadi daun ni fungsi dia untuk membuat makanan. Fungsi daun. Betapa spesial istimewanya tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Seterusnya akar. Apa fungsi akar? Akar ni tujuan dia akan menyerap air dan nutrien dari tanah. Air dan nutrien dari tanah dia akan serap, dia akan salurkan pergi pokok. Akar juga dia boleh menyokong pokok. Menyokong tu maksudnya supaya pokok tu kukuh. Kalau tiada akar, pokok ni akan tumbang lah. Bayangkan pokok ni sampai sini saja. Sampai batang ni je. Akar ni tiada. Jatuhlah dia tidak kukuh, tidak stabil. Jadi akar ni dia akan pegang ni tanah ni supaya pokok tu kukuh, teguh, berdiri di situ. Okey, seterusnya batang. Batang ni fungsinya tadi kan daun tu buat makanan. Jadi dari batang ni lah yang pergi salurkan ke semua bahagian tumbuhan. Dan kita tahu akar tadi dia menyerap air dan nutrien. Jadi batang ni lah fungsinya untuk salurkan ke bahagian daun, air dan nutrien tadi. Ini fungsi batang. Okey, kita tengok tumbuhan yang berbeza tapi serupa macam haiwan hari itu. Ini contoh dua tumbuhan yang berbeza. Satu pokok bunga kemboja, cantiknya pokok bunga kemboja ni. Mungkin ibu kamu ada tanam ni kan di luar rumah, nama dia pokok bunga kemboja. Satu lagi pokok bunga siantan. Pokok bunga siantan ni dulu masa kecil-kecil cikgu selalu kutip ni, lepas tu isap-isap dalam dia. Dia rasa manis-manis. Pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan ni berbeza. Tapi
ada serupa dia. Ada bahagian dia yang serupa. Persamaannya ialah dia berbunga. Dua-dua ada bunga. Kedua, dia mempunyai urat daun jejala. Urat daun jejala. Yang ketiga, dia batangnya berkayu. Dan yang keempat, yang kamu tidak nampak, dia mempunyai akar tunjang. Kenapa kamu tidak nampak akar dia? Nanti kalau kena cabut akar ni, marahlah ni makcik punya bunga ni. Jadi dia tidak tunjuk. Tapi yang kita tahu akar dia tunjang kalau dicabut ya. Okey, kesimpulan dari yang keempat tadi. Pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan mempunyai bahagian yang serupa, iaitu dia berbunga, urat dia daun urat jejala, batang berkayu dan berakar tunjang. Itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Selamat belajar.